Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-20. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani rahimahullahu ta'ala qala Sa'altu Aba Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu faqultu Ya Aba Tha'labah kaifa taqulu fi hadhil ayah 'alaikum anfusakum qala amma wallahi laqad sa'alta anha khabira sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bali tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa'alaika ya'ni bi nafsika wa da'ankal awam fa inna min waraikum ayyam as-sabri as-sabru fihi mislu qabdi 'alal jamri lil 'amil fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amalih faqala Abu Tha'labah ya Rasulullah ajru 50 minhum qala ajru 50 minkum rawahu Abu Dawud bab al-amru wan nahyu. Hazrat Abu Umayyah Sya'bani rahimahullahu ta'ala berkata bahawa beliau telah bertanya kepada Sayyidina Abu Tha'labah Khushani radhiyallahu anhu, wahai Abu Tha'labah, apakah pendapat tuan tentang ayat alaikum anfusakum, hendaklah kamu menjaga diri kamu sendiri? Maka beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang perkara itu kepada orang yang sangat arif tentangnya. Sebenarnya saya sendiri telah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat itu. Maka baginda SAW menjawab, bukanlah maksud ayat itu bahawa kamu hanya fikir tentang diri kamu sendiri sahaja. Bahkan kamu hendaklah berterusan mengajak orang ke arah kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran sehingga sampai keadaan kamu melihat bahawa orang ramai begitu bakhil. Nafsu dan syahwat dituruti, dunia diutamakan lebih daripada agama. Setiap orang berbangga dengan pendapatnya sendiri dan tidak mahu menerima pendapat orang lain. Maka pada masa itu, hendaklah kamu sibuk untuk mengislah diri kamu sendiri dan tinggalkanlah orang ramai. Sesungguhnya akan datang satu hari pada akhir zaman nanti bahawa tetap istiqamah mengamalkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala menjadi begitu susah seumpama susahnya menggenggam bara api. Orang yang melakukan amalan pada masa itu mendapat pahala bagi setiap amalannya seperti pahala 50 orang yang beramal. Maka Sayyidina Abu Tha'labah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah pahala 50 orang daripada kalangan mereka ataupun 50 orang daripada kalangan kami? Kerana ganjaran bagi para sahabat sangat banyak." Baginda menjawab, ganjaran pahala 50 orang daripada kamu akan diberikan kepada setiap orang daripada mereka. Riwayat Abu Daud. Keterangan, hadis ini sama sekali tidaklah memberi makna bahawa dengan sebab kelebihan khusus orang yang melakukan amalan pada akhir zaman akan mengatasi martabat para sahabat. Kerana para sahabat dalam apa-apa keadaan pun lebih afdal daripada seluruh umat. Daripada hadis ini dapat diketahui bahawa melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar secara berterusan adalah penting. Walau bagaimanapun, apabila datang masa yang padanya kemampuan untuk menerima kebenaran sudah hilang sama sekali daripada umat, maka kita diperintahkan untuk mengislahkan diri. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala,
masa itu belum tiba lagi, kerana pada masa ini kemampuan untuk menerima kebenaran masih ada dalam umat. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, ya. Dakwah dan fadilatnya. Hadis yang disebut oleh Abi Umayyah Asy-Sya'bani, ditulis kat sini rahimahullahu taala. Maksudnya dia bukan sahabat lah, mungkin tabi'in, sebab dia bertanya kepada Abu Sa'labah. Dia bertanya kepada Abu Sa'labah Husyaini. Abu Sa'labah ni sahabat. Jadi Abu Umayyah ni dia bertanya kepada Abu Sa'labah. Abu Sa'labah ni sahabat, jadi dia ni mungkin tabi'in. Dia tanya kepada Abu Sa'labah. Apa yang dia tanya? Dia tanya, faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hazil ayah? Apa pendapat engkau wahai Abu Sa'labah tentang ayat alaikum anfusakum? Ini surah Al-Maidah ayat 105. Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ayat tu, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum. Alaikum, ke atas kamu, diri kamu. Maksudnya kamu ni jaga, wahai orang beriman, kamu jaga diri kamu je. Tak payah jaga orang lain. Jadi Abi Umayyah ni dia confused. Ayat ni maksudnya Allah Ta'ala suruh orang beriman ni jaga diri je ke? Tak payah ke amal ma'ruf, nahi mungkar? Dia jaga diri dia dah. Tak payah ambil tahu orang lain. Adakah itu yang dimaksudkan? Jadi dia tanya kepada Abu Sa'labah. Kemudian apa kata Abu Sa'labah? Qala amma wallahi laqad sa'alta anha khabira. Dia kata Abu Sa'labah, oh sesungguhnya wahai Umayyah, kau dah tanya orang yang betul. Dia kata, kau telah bertanya kepada aku yang mana aku ni banyak pengalaman khabira, tahulah tentang ayat ni. Dia kata, sa'altu anha rasul, aku dah tanya Nabi dah ayat ni. Kata Abu Sa'labah, dia kata, disebutkan bahawa Nabi kata yang dimaksudkan dengan alaikum anfusakum, kamu jagalah diri kamu, itu sebenarnya memberi maksud bukan jaga diri sendiri sahaja, tetapi perlulah dengan i'tamaru bil ma'ruf, buat benda-benda yang ma'ruf, wa tanahau 'anil munkar, dan juga hendaklah kamu melarang daripada orang ni melakukan perkara-perkara yang mungkar, bukan jaga diri sahaja. Tetapi yang dimaksudkan alaikum anfusakum tu apa dia? Yang disebut oleh Abu Sa'labah ialah hatta idza ra'aita, dia akan sampai satu saat dan satu ketika, kata Nabi SAW, pada ketika itu apa dia? Syuha muta'ah, orang jadi bakhil sangat, dah buat amal ma'ruf nahi mungkar berterusan sampai satu peringkat akhir zaman nanti, kamu akan melihat manusia pada ketika itu syuha muta'ah, bakhil, jadi kedekut. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi, wahawan muttaba'ah, dia mengikut manusia, mengikut hawa nafsu. Amal ma'ruf nahi mungkar ni dah tak jalan dah. Begitu, maksudnya seolah begitu. Wahawan muttaba'an, nafsu diikut. Itu yang kedua kata Nabi. Kemudian wa dunya mu'tharatan, yang ketiga, dunia ni sangat memberi kesan kepada orang pada ketika itu. Dunia je, semua benda dunia diutamakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yih. Kata Nabi, orang pada ketika itu dia merasa takjub dengan kulli dhi ra'yin bi ra'yi, dengan pendapat dia sendiri. Apa yang dia cakap betul, dia je lah yang betul, orang lain salah, tak nak ikut orang, kan? Dia takjub dengan apa yang dia buat, dia kira dia je, dia tak kira orang lain punya pendapat dia. Maka kata Nabi SAW, bila kamu tengok dah ada empat benda ni berlaku, maka baru kata Nabi, fa'alaika yakni binafsika, pada ketika itu barulah kau kena menyendiri. Wada'an kal awam, pada ketika itu baru jauh daripada orang awam. Masa itu amal ma'ruf nahi mungkar ni dah tak jalan dah. Maka kata Nabi, fa inna min waraikum ayyamus sab, lepas itu kamu kena bersabar sangat.
hari-hari yang sangat berat, yang kata Nabi as-sabru fihi mislu qabdi 'ala jamri. Sabar pada ketika itu seperti kamu menggenggam bara api. Dan kelebihan daripada ketika itu lil amil, bagi orang yang buat amalan yang baik terus istiqamah buat benda-benda yang baik, maka dia punya pahala, dia kata Nabi, mislu ajri khamsina rajulan. Dapat pahala satu amalan kita buat, dapat pahala 50 orang. Satu benda baik kita buat, dapat pahala 50 orang. Kemudian Abu Sa'labah ditanya Nabi, 50 orang tu adalah 50 orang pada zaman itu punya pahala, ataupun 50 orang punya pahala macam kami ni sahabat, kan? Maka kata Nabi, pahala tu macam pahala kamu, pahala para sahabat, bukan orang pada zaman tersebut yang telah rosak punya banyak pahala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dia panjang hadis ni menceritakan dan kepada kita bahawa perlunya amal ma'ruf nahi munkar dan akan berlaku akhir zaman. Masa ni akan berlaku, tapi belum berlaku dah. Zaman kita ni masih boleh berdakwah dia, orang baik-baik dia banyak. Tuan-tuan yang muka-muka ahli syurga semuanya percaya kan. Ni zaman ni subuh tak ada orang dah kan yang disebut ni. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wal asim illal ladzina amanu salih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu